Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita untuk kita sambung membincangkan buku teks KSSR tahun 3 SEA Makan, subjek Sains. Okey, hari ini kita nak masuk kepada subtopik yang agak berat juga tetapi penting, iaitu proses pencernaan, muka surat 49. Okey, kita lihat proses pencernaan. Pada suatu petang di rumah Rani, sedapnya macam mana biskut yang keras ni boleh lembut dan dapat saya telan. Dia tengah makan biskut kan, Rani makan biskut, tiba-tiba dia rasa macam, ya asal boleh telan benda ni kan keras, macam mana boleh telan? Tiba-tiba rupanya apa yang berlaku dalam mulut dia, saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisan yang lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Maksudnya yang hancurkan makanan dia, gigi dia tadi tu adalah biskut tadi tu adalah gigi dia, kemudian ada air liur juga yang menjadikan cebisan terlembut. Bila kena air dia lembut kan. Macam kertas kalau kena air kan lembut. Jadi biskut ni kena air dia lembut. Kemudian dia mudah ditelan. Okey. Bagaimanakah makanan dihancurkan di dalam mulut? Cikgu dia kata. Mari kita lihat. Urutan aliran makanan. Okey, makanan yang dimakan akan melalui beberapa bahagian badan. Okey. Jadi perhatikan raja di bawah. Tengok ni. Mula-mula kita masuk dekat mulut kan, dikunyah-kunyah, kemudian ditelan masuk ke dalam esophagus. Okey, esophagus ni yang ke dalam ni, daripada mulut ke bawah ni. Kemudian masuk dalam perut. Ini perut kita sebenarnya kat sini. Okey, kemudian daripada perut ni dia akan masuk kepada usus kecil dalam ni. Kemudian dia baru masuk ke usus besar ni, kemudian diturun ke bawah di sini ke dubur dan dikeluarkan melalui proses penyatinjaan buang air besar. Okey. Kat sini ada lagu. Lagu proses pencernaan. Lagu dia dikata ikut irama lagu anak Itik Tok Wee. Okey, saya cuba nyanyi okey, dengar Okey, lagu proses pencernaan. Mula pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur. Kunyah sampai hancur, mudah untuk telan, lalu esophagus terus sampai perut. Daripada perut masuk pula usus, makanan tak cerna keluar dari dubur. Macam itulah lebih kurang lagu dia. Jadi yang penting kat sini, apa yang awak nyanyikan tu. Maksudnya, daripada lagu ni kita dapat tahu bahawa mula-mula pencernaan dia mula daripada mulut. Dalam mulut ni kita guna gigi, lidah dan juga air liur, kita hancurkan makanan, kemudian turun kunyah-kunyah sampai hancur. Mudahlah untuk telan. Lepas tu mudah untuk telan, lalu esophagus ni kan tadi kan, sampai ke perut. Daripada perut masuk pula usus kat sini. Kemudian kalau dah tak cerna tu, bila dah ada yang makanan yang tak tercerna, kita dah kunyah-kunyah apa semua dah masuk dalam perut semua tapi dia tak boleh nak cerna juga, maka dia akan keluarkan sebagai bahan kumuh kita, bahan buangan kita sebenarnya, bahan buangan kita keluar melalui dubur. Okey, sebagai tinja lah. Tinja tu najis lah. Faham Itulah cerita berkenaan dengan proses pencernaan. Okey, berdasarkan lagu proses pencernaan, cuba kamu nyatakan semula urutan aliran makanan semasa pencernaan. Jadi senang sajalah. Mulut, esophagus, perut, usus, dubur. Itulah jawapan dia. Okey? Mudah kan muka surat 34 ni? Okey, jadi kat sini diberikan pada muka surat 35 aktiviti ria, aktiviti individu, berkenali bahagian pencernaan. Okey, jadi alat dan bahan dia adalah 5 tanah liat berlainan warna. Mesti ada 5 yang lain warna. Kad manila, pen penanda dan juga pen penanda pun pen penanda je lah. Okey. Jadi pen penanda, kad manila dengan tanah liat tadi. Okey, langkah-langkah dia. Mula-mula bentukkan satu bahagian badan yang terlibat semasa pencernaan untuk menggunakan satu tanah liat. Maksudnya kita gunakan bahagian mulut, contohnya warna merah tu mulut kan. Kemudian ulangi langkah 1 dengan tanah liat berwarna lain untuk bahagian pencernaan yang berbeza. Maksudnya bila esophagus kita guna warna ungu, perut kita guna warna oranye. Okey. Kemudian labelkan setiap bahagian pencernaan menggunakan pen penanda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Last sekali tu dubur kan kat bawah kan. Jadi ada 5 warna. Maksudnya ada 5 organ yang membawa kepada perjalanan makanan kita sampai ke dubur kan. Jadi jelaskan tentang model bahagian pencernaan yang dihasilkan di hadapan kelas. Okey, jadi individu kan tugasan ni. Tugasan ni individu, awak kena buat sendiri, barulah awak tahu dan awak ingat bahawa ada 5 organ untuk proses pencernaan kita. Kalau itulah gunanya warna berbeza. Okey, bila awak buat individu awak akan senang ingat. Kalau awak buat kumpulan nanti awak tak ingat. Untuk aktiviti ni
Okey, soalannya. Apakah urutan aliran makanan semasa pencernaan? Urutan aliran makanan samalah tadi yang saya sebut. Mula dengan mulut, lepas tu esophagus, perut, usus dan juga akhir sekali dubur. Sangat mudah kan kat sini kan? Okey. Mari kita lihat. Okey, nota guru perlu melakar bentuk badan manusia pada kad Manila. Maksudnya kalau yang melakar ni biar cikgu lah lakarkan. Nanti kalau budak-budak lakar kan nanti kan takut tak jadi kan? Okey. Seterusnya kita masuk lebih mendalam berkenaan dengan pencernaan makanan. Tadi kita cerita tentang laluan masuk saja. Sekarang ni kita pergi kepada pencernaan makanan tu apa yang berlaku. Okey, mari kita ikuti sambungan kisah buah anggur yang telah berubah bentuk setelah dikunyah dan ditelan. Dekat mulut tadi kan sampai ke esophagus. Sempitnya laluan ni. Nak ke manakah saya akan dibawa agaknya? Dia sempit tu kan. Masuk ke dalam tekak kita tu, ke dalam sampailah masuk ke dalam perut. Kawan-kawan, makanan yang lain juga ada di sini. Badan kami semakin mengecil. Dia masuk dekat perut tu seolah-olah macam dia berendam dekat asid tau. Seolah-olah lah. Jadi dia akan semakin hancur, semakin kecil. Lepas tu dia dah kecil-kecil, dia masuk pula dalam usus-usus kita ni. Usus kecil ni. Nutrien kami diserap ke dalam usus, dia tarik tung. Dia punya tenaga tu kan, nampak tu bercahaya-cahaya tu dia serap-serap ke dalam usus, maka dia tinggal sikit je. Makin lama makin kecil kena serap. Kemudian sampai ke usus besar, kemudian nampak ni nutrien diserap masuk dalam usus kita. Nampak ni macam macam lak kaki punya tu kan, timbul-timbul ini sebenarnya untuk memudahkan mereka menyerap nutrien. Lagi besar permukaan dia untuk menyerap nutrien. Seterusnya apa akan berlaku kepada buah anggur dan makanan lain? Ditanya. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah benda ni lah kan, dia sedang dicernakan. Jadi kawan ditanya, adakah semua makanan tercerna yang melalui urutan aliran makanan di dalam badan dapat diserap? Semua ke dapat serap? Ke ada benda yang tak boleh serap boleh lepas sampai bawah? Kan? Mari kita ikuti sambungan dia lagi. Kami dah nak sampai bahagian dubur ni. Maksudnya dia dah tak ada benda dah tinggal tinja, dah tinggal barang-barang yang tak guna untuk badan dah. Semua badan dah serap dah. Usus-usus dah serap, perut dah serap. Sampai dah dekat dubur. Bila sampai kat dubur, kami dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kamu rasa ke manakah kami akan pergi selepas ini? Mana lagi? Dia pergi ke dubur untuk dikeluarkan. Masuklah dalam lubang jamban kan. Itulah yang berlaku oleh makanan kita tadi. Okey. Jadi, apakah yang boleh kamu rumuskan tentang situasi yang berlaku pada makanan yang dimakan tersebut? Apa yang kita boleh cerita tentang situasi yang berlaku tadi? Maksudnya, makanan ni bila kita makan, secara rumusannya kan, makanan ni bila kita makan, kita akan daripada atas sampai bawah tu semua organ-organ menyerap kita punya nutrien sehinggalah tiba ke bawah. Daripada dicernakan kita sampailah diserap nutrien kita, akhirnya yang tinggal hanyalah yang tidak diperlukan dan dibuang di melalui dubur kan. Jadi muncullah maksud pencernaan, iaitu pencernaan ialah proses menghancurkan makanan. Hancurkan makanan kan menjadi cebisan yang lebih kecil supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa melalui urutan aliran makanan di dalam badan. Maksudnya masa kita pencernaan ni kita cerna, maksudnya kita gigit-gigit, kita kunyah-kunyah masuk dalam esophagus, betul masuk dalam perut pun dicerna-cernakan lagi, masuk dalam usus dicerna-cernakan lagi. Kenapa dia pecah-pecahkan tu? Dicernakan tu macam pecah lah tau, dia pecah-pecahkan kepada cebisan lebih kecil sebab supaya dia nak bolehkan benda-benda yang tercerna tu diserap oleh badan. Kita nak guna makanan tu, sebab tu dicerna-cerna dia serap, cerna-cerna serap, dekat perut dia serap, dekat usus dia serap kan. Jadi kita ada tenaga lah. Jadi yang tinggal tu yang tak diperlukan saja keluar sebagai najis. Okey. Jadi nota guru, tinja juga dikenali sebagai tahi. Maksudnya kena tahu kan tinja tu apa? Tinja tu tahi lah. Najis kita. Okey. Boleh faham Alright. Kemudian kita tengok. Bila kita dah belajar pasal pencernaan ni, kita kena tahu, kita mesti kena buang air besar. Jangan malulah kalau setiap pagi pergi tandas buang air. Itu sebenarnya perkara yang sihat. Okey, perbuatan yang mengganggu pencernaan. Apa yang boleh menyebabkan gangguan kepada pencernaan kita ni? Yang pertama, perhatikan situasi di bawah. Sedapnya ayam ni, dia berlari sambil makan perbuatan dia. Kesannya habis kau tengah gigit-gigit makanan, lepas tu kau pergi lari buat apa? Kan? Termuntah dia. Yang kedua, nyom makan tak kisah. Tangan kiri kanan semua disebat masuk. Tak sempat kunyah 33 kali, 44 kali. Tak sempat kunyah. Makan terus, telan, akhirnya dia akan tersedak. Kan dia tersedak, degil kan. Yang lagi satu adalah ini kita biasa buat lah. Sambil makan bercakap. Kan sambil makan je bercakap, buang dengan kawan, lepas tu tersedak. Kan dia tersedak. Jadi
bolehkah kamu menyatakan perbuatan dan kesannya yang boleh mengganggu pencernaan berdasarkan situasi di atas? Jadi jawapannya senang saja. Okey, iaitu yang tadilah. Yang pertama, dia nak apa tadi? Dia nak perbuatan dan kesan kan. Okay, yang pertama, perbuatan ni berlari sambil makan, muntah kesan dia. Yang kedua, makan secara makan dengan lahap ataupun makan laju, tersedak. Yang ketiga, makan sambil bercakap, kita akan tersedak juga. Itulah contoh perbuatan dan kesannya. Okey. Jadi santai sains. Okey, jadi kat sini awak boleh buat aktiviti ni di sekolah ataupun di rumah lah. Kalau nak cantik, buat kat rumah perlahan-lahan lah. Okey, jadi santai sains, pakaian pencernaan. Okey, langkah-langkah mudah saja. Hias apron atau kemeja T. Awak belilah kemeja yang murah-murah ataupun awak beli apron murah-murah kat DIY ke mana yang dapat lah. Okey. Dengan lukisan bahagian pencernaan manusia menggunakan alatan mewarna mengikut kreativiti kamu. Okey, maksudnya awak boleh lukis benda ni cantik kan? Kalau awak lukis cantik, cantik lah dia. Kalau awak lukis tak cantik, jadi tak cantik lah. Simple saja. Yang penting warna tu. Biru, hijau, merah, kuning tu. Dan satu lagi dubur, tak payahlah lukis sangat ujung kan. Okey, jadi yang penting saya rasa kalau nak buat ni awak pakai colour air lah. Awak beli baju yang paling murah, baju yang kosong dan putih, dan lepas tu awak pakai colour air, biarkan kering. Cantik nanti. Hasil dia bergantung pada kreativiti awak. Cantik awak buat, cantiklah hasil dia. Pakai apron pun boleh, pakai t-shirt pun boleh. Menarik tau. Kalau boleh awak label sekali. Kan? Okey, jadi kita untuk menghabiskan bab ni lah secara menyeluruh bab tentang manusia ni. Okey, jadi kita akan ingat semula, saya akan rumuskan semua tentang bab ni. Yang pertama, terdapat 3 jenis gigi, iaitu yang pertama, ingat tak lagi? Gigi kacip untuk memotong makanan. Ingat gigi kacip ni atas ni kan, tengah-tengah dia ni. Ingat dia punya hujung tu adalah rata untuk memotong makanan. Gigi taring, yang hujung dia tajam sikit, nampak? Okey, ni untuk mengoyakkan makanan. Untuk koyakkan makanan. Tadi untuk memotong, koyak. Yang motong ni kat depan kan. Koyak ni kat tepi. Yang kat belakang kita ni, keliling belakang kiri kanan kita ni adalah gigi geraham. Nak kenal dia senang je. Dia punya tapak dia ada 2 dan hujung dia besar ni. Okey, untuk melumatkan makanan. Kunyah kita nak lumatkan makanan. Itulah gigi. Okey, jenis gigi. Jenis ada 2. Okey, kemudian lepas kita tahu jenis gigi, kita pergi kepada struktur gigi pula. Terdiri daripada enamel. Enamel atas sekali, enamel. Kemudian dentin bawah dia, dentin. Okey, gusi yang kat luar ni. Kemudian saraf kat sini dan salur darah yang warna merah dengan biru. Yang saraf ni warna kuning ni. Sebab itulah bila gigi tercabut, saraf kita tertanggal kat situ, maka kita akan rasa sakit. Dan salur darah ni pula bila kita cabut kan salur darah pun ke bawah kan. Jadi bila dicabut, sebab itulah darah kita keluar. Darah keluar daripada salur darah. Saraf tu adalah sebab kita rasa sakit bila cabut, maka sebab dia terputus. Faham ingat ni. Ini tadi adalah struktur gigi. Yang atas adalah jenis gigi. Jenis gigi ada 3 je. Yang bawah ni struktur gigi ada 5. Okey. Kemudian pergi lebih mendalam berkenaan dengan set gigi. Set gigi. Ingat semula set gigi. Okey. Perbandingan antara set gigi susu dengan set gigi kekal ialah, ingat tak? Okey, kita ingat semula set gigi susu ada 20 batang gigi, iaitu 8 gigi kacip, 4 gigi taring, 8 gigi geraham. 8 gigi geraham dia. Ada 20 je budak-budak kan. Macam baby kan, yang besar sikit tu yang ada gigi tu. Tapi untuk set gigi kekal dia ada 32 batang gigi. Iaitu 8 gigi kacip, 4 gigi taring, sama, 8 4 sama je, nampak ni dulu sama. 8 gigi kacip, 4 gigi taring sama je, tapi yang bezanya dekat gigi geraham. Dia ada 20 batang. Kalau gigi susu tadi ada 8 batang saja. Itulah beza antara gigi budak-budak dengan gigi dewasa ataupun gigi susu dan gigi kekal lah. Okey. Lapisan enamel dan dentin yang nipis. Maksudnya enamel dentin ni yang atas tadi ni. Yang beratas ni 2 ni, enamel dentin dan nipis. Okey. Tapi untuk gigi kekal, enamel dan dentin dia keras. Sebab dah besar kan. Okey, saiz gigi kecil dan kurang kuat giginya. Kalau set gigi kekal, saiz yang besar dan lebih kuat gigi dia. Set gigi susu, gigi tidak kekal. Memang tak kekal lah. Sekejap akan patah kan. Jangka hayat dia pendek. Okay, yang set gigi kekal dan jangka hayat yang panjang. Maksudnya kalau dah patah lah gigi tu, dah tak ada gigi lagi dah kita. Jangan fikir, patah lagi, tak apa nanti tumbuh lagi. Tak ada. Okay? Tidak ada gigi bertumbuh 3 kali. Kalau pisang tak berbuah 2 kali. Kalau gigi ni takkan bertumbuh 3 kali. Kali kedua ada. Kali ketiga tak ada. Untuk gigi susu mula tumbuh pada usia 6 bulan dah tumbuh dan lengkap pada usia 3 tahun. Masa 3 tahun dia dah cukup lengkap gigi dia. Tapi kalau gigi kekal, masa 6 tahun baru ditumbuh dan lengkap pada usia 21 tahun.
Barulah dia lengkap. Okey. Jadi kedua-dua set gigi mempunyai set jenis gigi yang sama. Maksudnya gigi susu ke, gigi kekal ke, dua-duanya ada 3 jenis gigi itulah. Gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Bezanya cuma bila gigi kekal tu geraham dia bertambah. Kan? Okey. Yang dia kata kat sini iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Okey. Seterusnya kita cerita pasal amalan penjagaan gigi lah. Nombor 4. Amalan penjagaan kesihatan gigi perlu untuk memastikan gigi kekal sihat dan tidak rosak. Perlu, mesti kena jaga gigi kita. Okey, contoh rawatan pergigian adalah seperti tampalan kan, pendakap gigi, gigi palsu. Biasa orang tu pakai gigi palsu lah. Dan rawatan akar ni dia akan main kacau, dia akan adjust yang dalam tu. Kat ujung gigi tu kan, rawatan akar tu. Okey. Kalau untuk tampalan dia biasa tampal lah. Gigi yang dah pecah tu tampal balik yang dah lubang-lubang kan. Kalau pendakap gigi ni biasanya untuk bagi rata balik gigi dia. Okey, lepas gigi kita masuk pula kepada kelas makanan. Di mana kelas makanan kita ingat yang di mana kita belajar kelas makanan ada 7. Okey. Kadang-kadang satu makanan tu kelas dia ada dekat tempat yang berbeza juga. Jadi kita kena lihatlah yang mana satu yang betul dan mana satu yang mungkin kedua-duanya betul. Kan? Okey, dari sini kita lihat contoh karbohidrat, yang penting fungsi dia. Karbohidrat bagi tenaga. Karbohidrat bagi tenaga macam nasi apa semua tu kan. Mi, okey? Roti, protein ni benda-benda yang daripada haiwan. Daging, ikan, ayam, telur, keju. Jadi dia untuk tumbesaran. Besar, makanlah haiwan. Maksudnya daripada haiwan lah. Okay. Lemak untuk memanaskan badan. Okay. Vitamin dan juga mineral, tugas dia untuk menjaga kesihatan. Okay. Jadi boleh makan banyak-banyak. Pelawas untuk mencegah sembelit. Dan juga air untuk mengawal suhu badan. Badan kita bila kita minum, badan kita akan rasa sejuk kan kalau kita minum air sejuk. Kalau kita minum air panas, kita rasa segar badan ni kalau pagi-pagi kan. Itu dikatakan air ni boleh mengawal suhu badan kita. Okey. Jadi, yang ketujuh, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Okey, maksudnya yang seimbang tu maksudnya dia ada semua. 7 ni semua ada, tetapi dalam kuantiti yang betul lah. Bukannya semua ada tapi yang lemak tu berlambak banyak. Tak boleh juga. Dia kena yang dalam kuantiti yang seimbang. Yang ke-8, pencernaan ialah proses menghancurkan makanan kepada cebisan kecil supaya nutrien daripadanya dapat diserap oleh badan. Maksudnya pencernaan adalah hancurkan makanan. Poin yang pertama, hancurkan makanan kepada cebisan kecil. Okey, ingat, pencernaan hancurkan makanan kepada cebisan kecil. Poin yang kedua dia, supaya nutrien dapat diserap oleh badan. Bila kita hancur, kenapa kita hancurkan? Sebab nak serap nutrien tu kat badan. Ingat 2 poin tu. Hancur cebisan kecil, yang kedua serap nutrien ke dalam badan. 2 poin tu untuk pencernaan. Okey. Kita lihat yang ke-9, urutan aliran makanan bermula dari mulut untuk pergi ke esophagus tadi kan gambar tu kan. Sampai ke perut, sampai ke usus dan berakhir di dubur. Okey. Yang ke-10, perbuatan yang mengganggu pencernaan boleh memberi kesan seperti tersedak. Tadi tak sedap kan, muntah, tercekik dan sakit perut lah. Contoh yang sebenarnya yang atas tadi, yang cerita pasal berbual-bual kan. Berbual-bual tu sebenarnya dia tersedak, bukan dia tercekik Yang dia tercekik tu bila dia makan ramai-ramai, dia makan laju-laju tu dia tercekik. Okey. Muntah ni tadilah berlari tu. Sakit perut kalau apa? Contoh lain kita tengok atas ni balik yang ni tadi. Kalau sakit perut tu kalau kita salah makan lah. Ni contoh kat sini kan, kita tersedak. Ni kita termuntah, yang ni kita tercekik, yang ini kita tersedak. Dan kalau berlaku yang keempat ni, nak tambah lagi satu, jawapan dia adalah sakit perut. Kadang-kadang kita tak makan dengan betul, kita boleh sakit perut. Okey. Saya rasa untuk kali ni itu saja dulu. Okey, kita akan sambung lagi pada kelas akan datang. Okey, dengan video akan datang mari jawab. Jadi kalau nak tahu apa jawapan untuk muka surat 57 mari jawab, nantikan video seterusnya daripada saya. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.